Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahari bin Hussein daripada kelas DPZW 5A bernombor metrik DPZ 2020256112. Baiklah, di dalam video ini kita akan mendalami sebuah institusi wakaf yang ada di negeri Pulau Pinang. Institusi ini diberi nama Wakaf Pulau Pinang. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan melihat video ini. Pepatah Melayu ada menyebut, tak kenal maka tak cinta. Pepatah ini bermaksud, jika kita tidak kenal dengan seseorang, bagaimana mungkin kita dapat menzahirkan perasaan cinta terhadapnya. Oleh sebab itu, sebelum kita pergi lebih mendalam, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu latar belakang syarikat Wakaf Pulau Pinang kepada anda semua. Baiklah, saya akan memulakan terlebih dahulu mengenai sejarah penubuhan Wakaf Pulau Pinang. Wakaf di negeri Pulau Pinang pada mulanya ditadbir urus oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ataupun lebih dikenali sebagai MAIN PP. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ini ditubuhkan menurut kuasa Seksyen 4 Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam tahun 1959 pindaan 2004 bagi menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Di bawah struktur organisasi Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, unit wakaf berada setaraf dengan unit pentadbiran dan kewangan, sumber am, undang-undang, pembangunan, pelaburan dan akaun. Manakala struktur dalaman unit wakaf hanya terdiri daripada ketua bahagian wakaf yang menguruskan wakaf secara keseluruhan, dibantu oleh penolong tadbir pengurusan tanah, aset dan hal ehwal ekonomi. Majlis Agama Islam Pulau Pinang telah menubuhkan anak syarikatnya iaitu Wakaf Pulau Pinang Sdn Bhd bagi menguruskan hartanah wakaf di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Di bawah Seksyen 92, enakmen tersebut menjelaskan bahawa Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang merupakan pemegang amanah tunggal terhadap semua harta wakaf Islam yang terdapat di Pulau Pinang. Dekat sini kita boleh simpulkan bahawa Wakaf Pulau Pinang Sdn Bhd ini diwujudkan bagi membantu Majlis Agama Islam Pulau Pinang untuk menguruskan harta wakaf dengan lebih berkesan. Seterusnya, visi, misi dan moto syarikat Wakaf Pulau Pinang. Yang pertama, visi iaitu membangunkan sebuah organisasi pengurusan wakaf terunggul dalam menunaikan amanah ummah melalui permekasaan instrumen wakaf. Yang kedua, misi, iaitu menguruskan harta wakaf dengan efisien melalui urus takbir, berintegriti dan berhemah demi masa depan ummah. Dan yang ketiga ialah moto, iaitu menjaga ekonomi ummah menerusi pembangunan harta wakaf. Seterusnya ialah carta organisasi. Ini merupakan carta organisasi bagi syarikat Wakaf Pulau Pinang Sdn Bhd yang diketuai oleh Datuk Haji Ahmad Zakiyuddin bin Abdul Rahman, iaitu pengurusi bagi Wakaf Pulau Pinang. Seterusnya di bawah beliau mempunyai beberapa ahli lembaga pengarah. Baiklah, selesai sudah kita punya penerangan untuk mengenali sedikit sebanyak mengenai latar belakang Wakaf Pulau Pinang. Tanpa melengahkan masa, mari kita terokai produk wakaf yang ditawarkan oleh Wakaf Pulau Pinang. Produk wakaf yang utama bagi Wakaf Pulau Pinang ialah wakaf tunai. Wakaf tunai ialah berwakaf dengan menggunakan
wang ringgit atau tunai. Secara umumnya, wakaf tunai ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk mengumpul dana dari kalangan umat Islam yang kemudiannya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan ummah. Hasil kutipan wakaf tunai ini akan sentiasa disalurkan kepada 11 produk wakaf secara konsisten. Antara produk wakaf yang menerima manfaat tersebut ialah: yang pertama, wakaf Al-Quran; yang kedua, wakaf perumahan; yang ketiga, wakaf pendidikan; yang keempat, wakaf kesihatan; yang kelima, wakaf siyanah; yang keenam, wakaf kitab agama; yang ketujuh, wakaf pertanian kontan; yang ke-8, wakaf strategik atau hybrid; yang ke-9, wakaf pendidikan tinggi ataupun kitab; yang ke-10, wakaf masjid atau surau, pembesaran masjid atau surau; dan yang terakhir adalah wakaf al-khadamat, iaitu wakaf perkhidmatan. Baiklah, saya akan menerangkan secara ringkas 11 produk wakaf yang saya sebut sebentar tadi. Yang pertama ialah wakaf Al-Quran. Program wakaf Al-Quran ini bertujuan untuk memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk mewakafkan naskah Al-Quran bagi tujuan disalurkan kepada sekolah-sekolah agama di seluruh negeri Pulau Pinang. Yang kedua ialah wakaf perumahan. Di antara projek pembangunan yang terkini diusahakan oleh MANPP dan Wakaf Pulau Pinang untuk memakmurkan tanah wakaf ialah kaedah usaha sama dengan JLC pembangunan secara komersial. Unit kediaman dilakukan di atas tapak wakaf Siti Aisyah. Yang ketiga ialah wakaf pendidikan. Hasil daripada dana wakaf pendidikan ini akan diagihkan melalui beasiswa, bantuan kewangan dan kemudahan pelajaran, pembelajaran serta pendidikan. Wakaf pendidikan akan memberi fokus untuk membantu mewujudkan infrastruktur asas dan kemudahan pendidikan kepada pelajar-pelajar yang menuntut ilmu di negeri Pulau Pinang. Yang keempat ialah wakaf kesihatan. Wakaf kesihatan adalah wang tunai yang dikumpul di dalam satu tabung wakaf dan ditukarkan menjadi harta kekal yang mana manfaatnya digunakan untuk melahirkan ummah yang sihat mental, spiritual, jasmani, intelek menerusi kemudahan prasarana kesihatan yang sempurna. Antara program yang telah dijalankan oleh Wakaf Pulau Pinang ialah pembangunan klinik Wakaf An-Nur Pulau Pinang yang dibina di pekarangan Masjid Seberang Jaya. Penduduk setempat khususnya sekitar Seberang Jaya kini boleh menikmati perkhidmatan rawatan kesihatan serendah RM5 bagi setiap kali rawatan termasuk ubat-ubatan. Yang kelima ialah wakaf al-siyanah. Wakaf ini merupakan wakaf penyelenggaraan yang akan membantu membaiki harta-harta wakaf yang rosak atau memerlukan penambahbaikan. Banyak harta wakaf tidak dijaga dengan baik menyebabkan bebanan kepada masyarakat. Yang keenam ialah wakaf kitab agama. Program beli kitab dan wakaf ini bertujuan menggalakkan orang ramai menjadikan buku atau kitab sebagai salah satu medium wakaf bagi manfaat umat. Secara tidak langsung, program ini menggalakkan mereka yang berkemampuan untuk beramal di samping memberikan peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia dalam menimba ilmu. Yang ketujuh ialah wakaf pertanian kontan. Tanah wakaf terbiar berkeluasan 2.43 hektar di Kampung Tor Sardon telah dibangunkan dengan projek ladang tanaman nenas yang diusahakan asnaf dalam membantu meningkatkan ekonomi golongan tersebut.
Yang ke-8 ialah wakaf strategik ataupun hybrid. Harta wakaf bukan sahaja perlu dijaga dengan baik, tetapi perlu dikembangkan supaya niat pewakaf sampai kepada tujuan harta itu diwakafkan. Contoh, pembinaan masjid tetapi tiada modal dari pihak mutawali untuk membuat zoning atau ukur tanah. Hari ini semuanya kos, sedangkan wakaf kita hanya melibatkan tanah sahaja. Yang ke-9 ialah wakaf pendidikan tinggi kitab. Kitab ialah sebuah IPT Islam milik penuh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang yang telah ditransformasikan sebagai sebuah mahad tahfiz dengan mengekalkan hasrat murni MAPP yang asalnya iaitu melahirkan ulul albab. Wakaf pengajian tinggi kitab dilancarkan dengan kerjasama Wakaf Pulau Pinang yang bertujuan untuk memacukan kelestarian kewangan kitab ke arah sebuah universiti Islam menjelang 2030. Yang ke-10 ialah wakaf pembesaran masjid dan surau. Wakaf ini bertujuan bagi pembelian atau penyelenggaraan tanah untuk pembangunan masjid dan surau di samping penambahbaikan infrastruktur bagi mengimarahkan serta memberikan kemudahan kepada jemaah untuk beribadat. Yang terakhir ialah wakaf al-khadamat. Wakaf al-khadamat ialah wakaf perkhidmatan ataupun kepakaran. Contohnya, kemahiran IT, kemahiran kontraktor, arkitek dan apa-apa sahaja kepakaran atau kemahiran yang boleh diwakafkan. Dengan adanya wakaf seperti ini, ianya mampu memberikan impak yang besar terhadap ekonomi umat Islam kerana segala ilmu dan kepakaran yang ada dapat dikongsi bersama supaya dapat menghasilkan produk dan aset wakaf yang bermanfaat buat umat Islam sehingga akhir zaman. Penjelasan sebentar tadi menunjukkan bukti bahawa wakaf tunai yang telah anda sumbangkan kepada Wakaf Pulau Pinang telah diagihkan kepada 11 produk wakaf secara konsisten. Adakah anda mahu berwakaf dengan Wakaf Pulau Pinang? Jika mahu, saya akan ajarkan cara untuk berwakaf secara atas talian melalui aplikasi Tulus.